Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ini banyak dibicarakan tentang amalan membaca surah Al-Fatihah sebagai pembuka sesuatu majlis atau doa. Para pencinta sunnah berkata ia adalah bid'ah, maka jangan dilakukan. Ini kerana meskipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadis yang sahih telah menerangkan keutamaan, keagungan, kehebatan surah Al-Fatihah, baginda, para sahabat dan generasi salafus soleh radhiyallahu anhum tidak memulakan majlis mahupun doa dengan surah Al-Fatihah. Letaknya bid'ah bukan pada surah Al-Fatihah itu, tetapi pada mengkhususkan surah Al-Fatihah sebagai pembuka majlis atau doa. Para pencinta bid'ah pula berhujah bahawa Rasulullah tidak melakukannya. Akan tetapi, walau bagaimanapun, namun begitu, baginda tidak melarang daripada melakukannya. Lebih dari itu, surah Al-Fatihah adalah surah yang terbaik. Maka apa salahnya dilakukan sesuatu yang baik? Ini adalah hujah yang kita sama-sama maklum daripada para pencinta bid'ah. Kemudian para pecinta bid'ah juga berhujah bahawa Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah dilaporkan lazim berzikir membaca surah Al-Fatihah berulang kali sebagai zikirnya setelah solat subuh sehingga matahari naik. Padahal di sana tidak ada anjuran mahupun contoh amalan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat mahupun generasi salafus soleh radhiyallahu anhum. Maka lanjut para pecinta bid'ah, jika dikatakan membaca Al-Fatihah secara khusus adalah bid'ah, Ibnu Taymiyah juga telah melakukan bid'ah. Baik, demikian secara ringkas. Berikut jawapan saya. Jawapan pertama, sumber rujukan kita ialah Al-Quran dan As-Sunnah mengikut kefahaman generasi salafus soleh. Amalan para ulama terkemudian, termasuklah Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, ditimbang, dinilai berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah mengikut kefahaman generasi salafus soleh. Apa yang selari kita ambil, apa yang tidak selari kita tinggalkan. Amalan ulama terkemudian bukanlah rujukan kita secara mutlak sehingga kita terus mengikutinya tanpa menyemaknya terlebih dahulu. Jawapan kedua merujuk kepada amalan Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Mari kita semak apa yang dilaporkan tentang amalan zikir Al-Fatihahnya itu. Ia dilaporkan oleh Al-Hafiz Umar bin Ali Al-Bazzar rahimahullah yang wafat tahun 749 Hijrah dalam kitabnya Al-A'lam Al-Aliyah fi Manaqib Ibnu Taymiyah. Bagi edisi Maktabah Syamilah, sila rujuk muka surat 38. Sangat penting untuk kita rujuk ke sumber asal supaya kita dapat tahu apakah ia amalan yang diajarkan, yang difatwakan oleh Ibnu Taymiyah kepada orang ramai atau ia merupakan amalan peribadi beliau sendiri sahaja. Di sini ada perbezaan antara amalan peribadi atau amalan yang diajarkan kepada orang ramai. Satu perbezaan yang sangat penting sehingga kebanyakan para pencinta bid'ah apabila berhujah bahawa Ibn Taymiyah berzikir Al-Fatihah, mereka sembunyikan fakta sama ada ia amalan peribadi atau amalan yang beliau fatwakan, yang beliau ajarkan kepada orang ramai. Baik, berkata Al-Hafiz Umar bin Ali Al-Bazzar, maksudnya telah diketahui kebiasaan beliau, yang ini Ibnu Taymiyah, bahawa tidak ada yang berani mengajak beliau berbicara tanpa kepentingan setelah solat fajar. Beliau terus-menerus berzikir, beliau memperdengarkan untuk dirinya sahaja dan terkadang beliau perdengarkan kepada orang yang ada di sebelahnya. Okey, berhenti sekejap. Maksudnya di sini, beliau berzikir secara berseorangan lagi sir,
yang ini perlahan sehingga dirinya dan orang yang di sebelahnya, betul-betul sebelah sahaja yang dapat dengar. Ia bukanlah secara berjamaah, bukanlah secara jahar atau kuat. Ini adalah cara zikir yang betul sebagaimana yang telah saya jelaskan dalam video-video yang lain. Baik, kita sambung ya. Dan pada waktu itu beliau sering melihat ke langit. Demikianlah kebiasaan beliau sehingga matahari naik dan telah pergi atau berlalunya waktu terlarang untuk solat. Okey, perenggan seterusnya. Ketika aku tinggal di Damaskus, aku bermula zamah, yang ini terus-menerus mendampingi beliau pada waktu siang dan kebanyakan waktu malam. Beliau suka mendekatkan aku kepadanya dan menyuruhku duduk di sampingnya. Waktu itu aku mendengar apa yang beliau baca. Aku melihat beliau membaca Al-Fatihah dan mengulang-ulangnya dan menghabiskan semua waktu antara fajar sampai matahari tinggi dan berulang-ulang membacanya. Baik, sekian Al-Hafiz Umar bin Ali Al-Bazar. Perenggan seterusnya, beliau menerangkan apakah hikmah atau rahasia Syekhul Islam Ibn Taymiyah berzikir dengan surah Al-Fatihah. Tak mengapa, itu bukan fokus kita dalam video ini. Okey, kita telah pun menyemak apa yang dikatakan, apa yang dilaporkan oleh Al-Hafiz Umar bin Ali Al-Bazar rahimahullah. Jadi, kembali kepada soalan saya di awal tadi, apakah Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah berzikir surah Al-Fatihah sebagai amalan peribadi atau sesuatu yang beliau ajarkan, fatwakan kepada orang ramai? Ia adalah amalan peribadi beliau. Ini adalah fakta penting yang disembunyikan oleh mereka yang mengkritik Ibn Taymiyah dalam hal ini. Jawapan ketiga, apakah di sana terdapat perbezaan antara amalan peribadi dan amalan yang diajarkan kepada orang ramai atau yang diamalkan bersama orang ramai? Bagi menjawab soalan ini, berikut saya mainkan penjelasan daripada Ustaz Mujiman apabila ditanya tentang amalan Ibn Taymiyah itu. Minta izin ya daripada saluran YouTube Jaga Tauhid. Okey, link bagi video asal dalam kotak description. Ayuh kita dengar penjelasan beliau. Sudah sering saya sampaikan bahwa amaliyah yang dilakukan sendiri untuk berzikir itu sifatnya mutlak, bebas. Misalnya Bapak Ibu nanti mau sholat syuruk. Untuk sholat syuruk itu salah satu ketentuannya adalah ikut sholat subuh di masjid, lalu berzikir sampai waktu syuruk. Zikirnya apa? Mutlak, bebas. Mau Al-Fatihah diulang-ulang juga boleh, mau tahlil diulang-ulang juga boleh, mau takbir diulang-ulang juga boleh, mau baca Al-Quran juga boleh. Tapi kan dilakukan secara sendiri masing-masing, tidak mengajak orang lain secara bersama-sama untuk menjadi amaliyah khusus dalam melaksanakan sholat syuruk. Karena memang ketentuannya berzikir dan zikirnya tidak ditentukan. Zikirnya tidak ditentukan. Maka zikir apa saja. Baca kulhu boleh enggak? Sampai terbit syuruk? Boleh. Baca apa lagi selain kulhu? Baca Quran pokoknya sampai nanti masuk waktu syuruk. Boleh enggak? Boleh. Baca apa lagi? Istighfar terus? Boleh. Dibolak-balik? Ya istighfar ya apa saja. Pokoknya semua yang bisa dia. Karena orang awam bisanya kulhu, an-nas, al-falak, al-ikhlas, 4 surat diulang-ulang itu semua. Boleh enggak? Boleh. Jadi tidak ada masalah. Jaga kebatalan kesucian ada, harus dijaga enggak? Ya nanti kalau wudu lagi Pak. Ya, enggak apa-apa. Iya. Baik. Jadi intinya di situ adalah zikir yang sifatnya mutlak.
Adapun kemudian membuat ketentuan khusus mengenai bilangan, waktu, tempat, dilakukan secara bersama-sama, diumumkan, maka itu menyerupai syariat, maka itu namanya bid'ah. Tapi zikir yang sifatnya personal, pribadi, maka setiap kita itu punya kemampuannya masing-masing. Misal, kita setiap kali selepas isya, masing-masing punya kemampuan yang berbeda dalam membaca Al-Quran. Lalu ada yang menetapkan, saya sebelum tidur saya baca Al-Quran sampai jam 9. Boleh tidak? Selama mampu, tidak memaksakan diri, monggo saja. Saya mau baca Quran 1 lembar sebelum tidur. Boleh tidak? Boleh. Nah, tidak jadi soal. Ini adalah ibadah pribadi personal. Tidak membuat pengumuman untuk dilakukan secara bersama-sama dengan ketentuan waktu, dengan ketentuan bilangan, dengan ketentuan yang dibaca, maka bukan termasuk bagian dari bid'ah. Karena setiap orang dalam hal zikir-zikir yang tidak terikat oleh waktu itu sifatnya mutlak bagi pribadi personal masing-masing. Lain halnya kalau kemudian dikumpulkan orang pada hari kesekian dengan jumlah sekian, dilakukan bersama-sama dengan syarat buah ini, dengan sembelian ayam ini, dengan waktu begini, maka itu butuh dalil. Tetapi kalau zikir yang sifatnya mutlak, maka kita letakkan pada sesuatu yang sifatnya mutlak, untuk yang sifatnya personal atau pribadi. Karena para sahabat pun berzikir yang sifatnya pribadi masing-masing itu dengan kemampuannya masing-masing. Tetapi kalau yang sifatnya, apakah para sahabat pernah berkumpul kemudian bersama-sama melakukan formasi tertentu yang tidak diajarkan oleh Nabi? Tidak pernah. Jadi tidak pernah para sahabat berkumpul dengan sahabat yang lain dengan ketentuan hari tertentu, dengan waktu tertentu, dengan bilangan tertentu, dengan cara tertentu, dengan urutan tertentu, dengan jenis syarat tertentu. Itu tidak pernah dilakukan oleh para sahabat kemudian berkumpul secara bersama-sama. Sehingga kalau yang berkumpul bersama-sama begitu dengan ketentuan-ketentuan yang mengikat, maka jelas itu tidak ada tuntunannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jelas ya perbezaan antara amalan peribadi dan amalan yang diajarkan dan atau yang diamalkan bersama orang ramai. Bagi memudahkan kefahaman semua, saya jelaskan mengikut tertibnya ya secara mudah. Pertama, solat subuh berjamaah di masjid. Kedua, zikir selepas solat subuh. Lafaz-lafaz zikir adalah berdasarkan tunjuk ajar dan amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara zikir adalah secara perlahan, kecuali apabila imam mahu mengajar makmum lafaz-lafaz zikir tersebut, maka boleh secara kuat. Ini dengan syarat tiada makmum masbuk. Jika ada makmum masbuk, maka tunggu sehingga semua selesai. Kemudian barulah diajar lafaz zikir tersebut secara kuat. Ketiga, setelah selesai zikir selepas solat subuh, dianjurkan membaca beberapa zikir waktu pagi sebagaimana yang tercatat dalam hadis-hadis yang sahih dan hasan berkenaan zikir pagi dan petang. Bagi sesiapa yang tidak tahu, sila rujuk Hisnul Muslim. Ada bab khas tentang zikir pagi dan petang. Keempat, bila dah selesai itu bagi sesiapa yang mahu berzikir lagi, maka boleh membaca apa-apa zikir yang disukai masing-masing. Nak baca Al-Quran pun boleh kerana ia termasuk sebagai salah satu bentuk zikir. Bagi Syekhul Islam Ibn Taymiyah, beliau memilih untuk berzikir membaca surah Al-Fatihah berulang-ulang. Maka boleh-boleh sahaja. Ini adalah amalan peribadi beliau, sebagaimana orang lain akan ada amalan peribadi mereka sendiri. Sesiapa yang nak la ilaha illallah, persilakan. Sesiapa yang nak subhanallah wa bihamdih, dipersilakan. Sesiapa yang nak berselawat, dipersilakan.
Tapi kebanyakan kita mungkin tak buat sebab kena bergegas pergi pejabat kan. Tapi ini bagi orang yang ada masa pada waktu pagi, pada mulanya mereka mengamalkan zikir-zikir yang berdasarkan sunnah. Kemudian ada masa lapang sebelum hendak melaksanakan solat sunatnya itu, mereka berzikir dengan apa yang mereka suka sebagai amalan peribadi masing-masing. Jadi, tiada masalah dengan amalan peribadi Syekhul Islam Ibn Taymiyah untuk membaca surah Al-Fatihah secara berulang-ulang. Ia hanya menjadi masalah bagi orang yang bermasalah atau bagi para pencinta bid'ah yang ingin menjustifikasikan amalan bid'ah mereka. Baik, demikianlah jawapan saya kepada mereka yang berhujah bahawa kononnya Syekhul Islam Ibn Taymiyah telah membuat bid'ah dengan berzikir membaca surah Al-Fatihah berulang-ulang pada waktu pagi. Ia bukanlah bid'ah kerana merupakan amalan peribadi beliau sebagaimana orang lain memiliki amalan peribadi masing-masing. Ia bukanlah sesuatu yang beliau ajarkan, bukanlah sesuatu yang beliau fatwakan. Kalau kita rujuk dalam kitab-kitab beliau, Majmu' Fatwa dan sebagainya, tak ada. Kita hanya dapat tahu apabila anak muridnya yang duk ikut sentiasa mendampinginya, duduk sebelahnya, baru dengar. Jadi ini amalan peribadi dia sendiri, bukan sesuatu yang diajarkan kepada orang ramai, bukan sesuatu yang difatwakan kepada orang ramai. Sebab tu dalam tulisan-tulisannya tak ada, tetapi kita hanya dapat tahu daripada anak muridnya yang lazim mendampinginya. Berbeza dengan amalan Al-Fatihah yang diamalkan sebagai pembuka sesuatu majlis atau doa. Ia diamalkan atau diajarkan secara terbuka dan telah menjadi kebiasaan sehingga sebahagian orang menganggap ia daripada syariat Islam atau sememangnya sebegitulah yang dianjurkan. Seperkara lain tentang amalan peribadi, hendaklah ia sesuatu yang selari dengan syariat Islam. Jangan pula ada yang berzikir hu, sengaja membaca Al-Quran dengan tajwid yang salah, yang sengaja ya. Sengaja solat dengan tertib yang salah, bacaan tasyahud baca ketika berdiri, Al-Fatihah baca ketika duduk tasyahud, dan macam-macam lagi. Kemudian apabila ditegur, diberikan alasan itu adalah amalan peribadinya. Tak boleh ya. Baik, moga-moga moga-moga penjelasan saya ini dapat menjawab tuduhan tersebut. Saya tutupi dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.